Alright, sekarang pukul 1.59 pagi. Aku tak boleh nak tidur. Aku pun tak tahu kenapa. Semenjak 2 menjak ni memang aku jaga malam. So, jom. Aku ada 3 cerita yang aku nak cerita. Let's go. Alright gang, hari ni aku nak bercerita. Ada 3 cerita. Satu, aku sendiri, tapi dengan aku dengan orang lah, bukan seorang-seorang lah. Aku kena benda ni dengan kawan aku, lepas tu ada dengan adik aku, mak aku, lepas tu satu lagi kisah pasal adik aku, dia kena kacau lah. Okay, aku start dulu cerita pasal aku. Alright, aku dengan member aku ni masa tu tahun 2008 lah, 2008 ke ujung 2008 awal 2009 macam tu. Aku dengan member aku seorang ni, dia perempuan lah kan. Dia, member dia, kita orang bertiga pergi Port Dickson. Masa tu kira aku baru-baru jugalah dapat kereta. So biasa lah kan, bila muda ni kaki nak berjalan je. Hari Sabtu kita orang gerak dari KL. Aku ambil dia, aku ambil member aku, lepas tu aku ambil member dia juga. Kita orang gerak pergi Port Dickson. Kita orang lepak lah, memang daripada tengah hari macam tu lah. Tengah hari lepak. Yang member dia ni nak balik lah, ikut member lain kan. Sebab ada member lain tunggu dia dekat mana ni, dekat situ lah, dekat PD tu lah. Aku dengan member aku ni lepak lah. Kita orang lepak sampai malam semua kan. Dah makan malam semua. Kita orang pun macam, aku nak balik KL tu macam malas tau. Besok pun aku tak kerja. Aku cakap baik kita balik Johor kan, balik mak aku. Mak aku semua ada kan. Lepas tu aku call mak aku. Bila aku dah call mak aku tu, dia marah lah sebab kau apa ni bawa anak dara orang bawa balik malam buta, tak hantar balik. Dah aku berapa ni, bising lah biasa orang tua kan. Nak dijadikan cerita, aku tak dengar cakap mak aku tu. Aku cakap alamak, orang dah tak nak sampai ni kan. Lepas tu mak aku marah lah. Mak aku marah, memang marah lah, sebab aku tak pernah buat benda tu, bawa balik perempuan kan. Bukan buat apa pun, tumpang tidur je. Besok gerak balik lah kan. Dah on the way gerak balik, kita orang sembang lah. Dia ni pun jenis yang gelak kan. Gelak sikit je gelak. Apa yang lawak sangat time tu. Sampai dekat tol Paguh. Rumah orang tua aku exit tol Paguh. Masuk ikut, aku selalu ikut Paguh lah. Bila dah masuk Paguh tu, kalau siapa yang biasa dengan jalan Paguh tu, daripada tol Paguh tu nak masuk ke macam orang kata Pekan Bukit Pasir kan. Dia akan lalu jalan gelap lah. Ada lampu tapi tak semua kawasan. Kebanyakannya kawasannya orang gelap. Lepas tu lepas dah bayar tu, aku gerak terus kan. Mula dia macam sembang macam biasa, macam memang tak ada apa kan, sembang gelak. Aku lalu, tak silap aku, laluan tu akan lalu dekat 3 kubu, tak silap aku lah. Aku pun dah lupa kan. Kubu India, kubu Cina dengan kubu Melayu. Tiba-tiba member aku ni macam dah borak punya, orang kata kan, kecoh kan. Walaupun 2 orang je borak gelak semua. Tiba-tiba Minah ni macam senyap. Lepas tu dia tengok depan, dia senyap je. Aku dah macam, dah kenapa pula dia ni kan. Tanya dia, kenapa awak kenapa kan? Awak kenapa? Lepas tu dia diam je. Tiba-tiba dia paut dekat tangan aku ni. Dia peluk tangan aku ni sambil dia macam nak menangis lah masa tu kan. Aku cakap, bila dia dah cakap, dia peluk macam tu punya kuat, aku cakap, kenapa ni? Dia diam tau. Dia diam dia tu buat aku seram lah kan. Tiba-tiba kau ni kenapa kan, kau ke kena rasuk.
Sekali bila aku dah pandang macam tu kat dia, dah tanya-tanya dia semua, aku pusing di depan. Ada satu kain putih tengah terbang lalu dekat windscreen aku, lalu sebelah ni zeras keluar kan. Aku dah macam alamak kan, jangan benda tu ikut balik sudah kan. Aku pun senyap terus lah kan. Mina ni lagi lah tak nak lepas tangan aku, sampailah kita orang tiba dekat apa nama Pekan tu, macam Bukit Pasir punya kawasan tu. Baru dia macam duduk betul-betul dia sana, tapi dia tak cakap apa-apa, langsung dia tak cakap apa-apa. Aku tanya okey ke, dia buat dek je, buat senyap je. Lepas tu dia, bila aku cakap kenapa, aku saja nak tahu kan, sebab walaupun aku dah tahu benda, aku nampak benda tu, dia still dengan jawapan dia tak ada apa-apa. Lepas tu aku macam dah sampai rumah aku, mak aku buka semua, aku tengok TV lebih kurang. Lepas tu tidur lah kan, dengan orang kata menunggu lah kan, apa yang dia nampak sebenarnya. Aku nampak benda tu dah terbang, Pontianak lah kan, aku rasa lah. Esoknya dah bangun, dah sarapan dengan orang tua aku semua. Aku dah nak tengah hari macam tu nak balik kan. Balik je, naik kereta. Aku tak tanya lagi, naik kereta jalan dah keluar highway, aku terus tanya dia, semalam kenapa kan, kenapa dia tiba-tiba macam kejung, macam senyap terus macam tu kan. Lepas tu berpaut kat tangan aku kuat-kuat. Dia cakap tak ada apa kan. Kadang-kadang aku sakit hati dengan Mina ni. Dia memang jenis malas nak cakap, dia macam biar dia tanggung seorang, orang lain tak payah tahu macam tu lah. Itu satu cerita yang aku nampak betul-betul dia lepas Mina ni perangai macam pelik je tu. Aku tengok depan zeras keluar. Memang dia lalu tepi kan, tapi alhamdulillah tak ada ikut balik semua. Okey, untuk cerita yang nombor 2 ni, kejadian dia dekat Muar juga. Tapi kali ni bukan aku yang nampak dulu lah kan. Adik aku yang nampak. Cerita dia ada satu malam ni, tahun bila aku dah tak ingat lah, tapi dah lama lah. Ada satu hari ni, aku lupa lah masa tu raya ke apa lah. Kita orang adik-beradik semua balik kampung lah kan. Kita orang balik Muar. Lepas tu aku macam bosan lah kan duduk kat rumah, sebab dia lah ada yang dah tidur. Aku yang tak tidur, aku, mak aku dengan adik aku yang lelaki ni. So aku cakap dengan adik aku, jom lah ngeteh kan. Cakap ajak mak kan, kita 3 orang pergi. Masa tu dah pukul, tak silap aku dah 12 lebih ya, 12 lebih ke 1 pagi macam tu. Kita orang keluar kan. Lepas tu mak aku cakap, ada lagi ke kan kedai buka malam-malam ni, dah subuh dah ni. Tak apa, adik aku cakap tak apa, kita pergi je. Memang ada kedai buka dekat area Sungai Abung. Ada kedai Melayu. So nak dijadikan cerita, bila aku on the way ke rumah orang tua aku kat Bukit Pasir. So kita orang akan lalu ikut belakang. So belakang Parit Kadir. Lalu kat Parit Kadir tu agak gelap, ada lampu-lampu tapi tak sepanjang jalan, jauh-jauh kan. Bila aku lalu kat situ, aku sembang dengan mak aku lah, sembang. Tiba-tiba adik aku ni, dia kat belakang kan, mak aku, adik aku belah belakang. Tiba-tiba dia macam, biar betul. Dia macam pergi dekat tingkap tu. Dia ni, sebab aku memang bawa kereta slow gila. Aku bawa Atos mak aku. Memang slow, kereta tu pun tak boleh laju, kereta lama. Adik aku terus macam, Cakap,
Macam tu lah. Macam macam mana nak cakap, dia macam takut gila lah kan. Lepas tu cakap, kau kenapa kan? Tak ada weh, biar betul. Yelah betul apa, biar betul apa kau, bising ke kan? Bila bila dia dah, maksudnya dia nampak dulu tau, sebab dia duduk macam ni kan, dia dah nampak dulu benda tu ada dekat satu rumah ni. Depan rumah ni ada satu pokok tau. Pokok tu memang cun-cun dia. Dia macam, dia punya dahan tu macam U itu kan. Kalau petang lepak budak-budak motor, lepak duduk datang apa, orang tu aku rasa duduk tinggi atas tu lah kan. Memang lebar, U dia lebar. Aku pun cakap, asal kau? Kau cakap, kau cuba kau tengok kat rumah tu. Aku pun macam slow je kan. Nak dekat rumah tu je. Lepas tu, kau tengok ni. Ui, meremang terus. Cerita ni pun dah meremang dah. Memang aku nampak benda tu duduk kat situ lah, bertinggi kan. Pontianak. Rambut dia memang clear lah kan. Memang clear malam tu. Aku rambut dah habis depan semua, duduk bertinggi kat tu. Memang dia pakai kain putih kan. Kain putih memang clear lah. Malam kalau letak dalam gelap pun orang nampak kain putih. Memang clear lah. Rambut dia memang nampak semua. Lepas tu cakap, betul lah kan. Lepas tu mak aku macam bising lah, apa mak cuba mak tengok mak dekat pokok tu kan. Aku tunjuk lah. Mak aku tak nampak. Mak aku cakap, mana ada, tak ada pun, kosong je. Mak tak nampak ke benda putih ni. Memang betul-betul aku lalu dekat pokok tu kan. Mak aku duduk sebelah sini, mesti dia nampak kan. Dia tak nampak langsung dia kau. Aku dengan adik aku je nampak. Dia kata tak ada lah, mana ada. Lepas tu kita orang pergi kat kedai tu ngeteh. Sampai kat kedai tu adik aku macam, aku gila lah. Aku ingat apa benda tu. Sekali benda tu tengok macam pelik je kan. Tengok rambut semua kain putih. Aku pun cakap dengan mak aku, mak betul mak, orang nampak juga kan kain putih, rambut panjang kan. Kita orang tak puati lah macam. Mak aku macam, dia je korang ni betul. Aku repeat balik. Lepas ngeteh tu aku repeat balik tempat yang sama. Sebab aku nak tunjuk kat mak aku kan, memang ada benda tu. Okey, kita orang patah balik, lalu jalan yang sama, lalu depan rumah yang sama. Kali ni yelah, pergi tadi dia sebelah sini kan, so balik di sebelah aku pula. Lalu je kat rumah tu memang ada dia tertonggok lagi kat situ. Aku cakap dengan mak tengok mak kat rumah ni. Aku dah tunjuk dah kan, sebelum aku lalu dekat rumah tu, aku dah cakap dengan mak aku dah, mak tengok rumah yang tu. Mak aku cakap, okey nampak rumah yang tu kan. Aku lalu lah. Aku lalu, adik aku yang belakang, ada lagi lah kan. Aku cakap, mak nampak tu lah. Tapi aku dah lalu sebelah, aku dah tak tengok lah kan. Kan dia terjekah aku kan. Ke lain pula aku drive tu. Aku memang slow gila lah nak bagi mak aku tengok kan. Memang tak ada bro. Memang tak ada. Dia cakap memang tak ada je. Dia cakap mak tak nampak apa pun kan. Aku dengan adik aku cakap, punyalah slow dah, memang macam nak berhenti dah kereta tu. Mak aku dia tak nampak, kau bayangkan. Lepas tu aku dah balik sampai rumah, duduk bercerita lagi kan. Duduk cerita cakap, tak apa, besok orang pergi, aku cakap dengan mak aku, besok orang pergi rumah tu tengok kan. Manalah tahu kan, dia jemur kain ke apa tu kan, letak kain apa tertonggok kat situ kan. Besoknya aku pergi, memang tak ada apa, pokok tu clear. Memang tak ada apa, memang dahan gitu je. Itu memang orang kata seram gak kan. Bila kau tengok benda tu, orang lain pula tak nampak kan. Rezeki mata lah masing-masing. Okey, yang untuk cerita yang ketiga ni, dia berlaku bukan pada aku tapi pada adik aku.
Masa tu adik aku belas-belas tahun kot macam tu, lebih kurang. Masa tu akak aku duduk Shah Alam. Action tak silap aku 27 kot. Aku pun tak ingat lah Action, aku tak ingat lah. Tapi rumah flat lah kan. Masa tu dia baru kahwin, dia dapat anak, dia duduk area situ lah. Aku pun dah lupa lah section berapa, tapi area di sana 27 ke 30 ke sebelah sana kan. Masa tu aku duduk section 9. Time kena tu, dia cerita balik dekat aku, dia pergi rumah akak aku. Sebelah rumah akak aku ni kosong tau, dah lama kosong. Duduk depan tu, duduk yelah tengok biasa lah. Duduk rumah atas, tengok bawah, duduk kan, lepak tengok bawah macam tu. Time tu pula dia lepak luar tu, time dah malam ke maghrib macam tu lah. So bila dia dah balik daripada rumah akak aku tu, dia demam panas. Masa tu aku kerja, yang ada kat rumah tu adik aku yang perempuan nombor 4 tak salah aku, nombor 5. Nombor 5 ke nombor 6. Adik-adik ramai ni payah nak kena ingat. So adik aku yang perempuan, dia, bini aku dengan adik aku yang bongsu ni lah, yang kena ni. Lepas tu dia cakap dia takut. Dia takut sebab ada benda panggil dia. Sampai bawa mimpi semua. Benda tu macam nak ajak dia pergi mana tau, dia macam nak tarik adik aku lah. Lepas tu dia cerita habis-habis. Malam tu dia kena agak teruk sampai menangis-nangis. Dia cakap ada satu perempuan tua pakai baju kebaya. Nenek tu ajak dia macam dia macam nak tarik kan. Masa tu kebetulan adik aku ni tengah period kan. So benda kotor ni biasa lah. Benda-benda macam tu halus, benda-benda macam tu budak pula memang dia suka lah. Masa tu aku kerja malam, agak nak kata busy kot masa tu, agak busy lah nak kerja off-tone. Lepas tu aku dapat call lah daripada bini aku. Bini aku suara memang cemas lah kan. Boleh balik tak awal sikit? Aku cakap kenapa kan? Dia cakap nama adik aku Wan, ada benda kacau ni. Biar betul kan. Aku pun cakap dia, sekejap lagi aku gerak. Lepas tu bagi tahu nak jumpa mana kan. Lepas tu dia bagi tahu dia dekat masjid Shah Alam, masjid besar Shah Alam tu, masjid negeri lah. Dia orang tunggu kat dalam tu. So aku lambat tau, memang aku tak boleh buat apa lah. Aku habis kerja masa tu dalam pukul 11 ke 12 macam tu lah. Aku baru habis kerja. Aku masa tu shift malam. Cakap aku habis je aku terus gerak gerak. Tak boleh nak laju pun, aku bawa skuter kan. Lepas tu aku dapat call lagi sekali. Dia dah keluar pula sebab orang tak bagi duduk dalam masjid kan, sebab nak kunci pintu pagar semua. Dan aku jumpa dia orang dekat area depan Padang Shah Alam tu. Adik aku tengah menangis-nangis, badan panas. So dia tak berani nak duduk kat rumah tu lah, sebab dia cakap dia nampak nenek tu dekat rumah aku lah, kat Section 9 tu. Lepas tu aku pun tak kerti nak buat apa kan. Nak pergi hantar kat mana-mana pun aku tak kerti macam tanan. Jadi tiba-tiba, dan aku tak boleh nak fikir lah kan. Aku cakap tak apalah, kita balik muar lah kan, balik rumah orang tua aku. Bila dah siap balik semua, ambil baju, gerak je. Masa on the way pergi ke muar tu, dekat bumbung kereta aku ada bunyi macam benda tau. Bunyi, aku tak tahulah dia seret kaki dia ke, dia buat macam
macam tu ke, aku tak tahu lah. Tapi aku bila bunyi je aku terus cakap dengan bini aku, ni apa kau? Lepas tu bini aku cakap jangan tegur kan. Okay, aku tak tahu lah. Aku macam susah, macam aku tak nampak benda apa yang tu. So aku tak boleh cakap itu nenek tu lah. Aku tak simply cakap macam tu lah. Aku bukan jenis yang macam senang-senang je, nenek tu duduk tenggek semua kan. Aku memang tak percaya lah macam tu. So tak apa, aku bawa kan. Aku bawa je sampai kat Muar. Macam bapak aku marah adik aku lah kan, kenapa jadi macam ni kan. So masa tu nampak benda tu macam tak tahu lah, orang tua aku kan macam tak serius kan. Mungkin macam dia nampak bukan kan kat luar. So bila dah balik dekat Muar tu, benda tu tak ada lah. Sekali benda tu melarat tau, makin melarat. Dekat sana pun dia nangis, dia cakap nenek tu panggil kan. Bapak aku terus bawa pergi jumpa orang yang pandai lah dalam bab-bab halus ni, benda-benda halus ni. Benda tu dekat Batu Pahat. So bapak aku pun bawa agak adik aku pergi Batu Pahat. Aku lepas hantar adik aku tu, aku terbalik sebab besok aku kerja kan. So tak boleh nak tunggu. Kalau tak aku nak juga tahu macam mana apa bapak aku, tempat apa bapak aku hantar semua, aku nak tengok kan. Lepas tu bila malam yang bapak aku hantar tu, orang yang orang kata pakar lah kan, pakar ni dia tak ada rumah, dia belum balik. Dia suruh tunggu mana-mana. Kemudian dia akan datang lah, jumpa terus dekat rumah tu kan. So bapak aku pergi ngeteh luar. Tengah ngeteh ni, mata adik aku pandang ke atas macam tu lah kan. Depan warung tu ke apa benda tu, kedai tu, ada satu pokok tinggi, pokok besar. Nenek tu atas pokok duduk melambai-lambai panggil dia menangis lah. Lepas tu bapak aku macam marah. Bapak aku agak orang kata macam kuat marah ke kan. Kalau benda yang dia tak nampak ni, lagilah dia ni kan. Dia berangin lah kan, kat tempat public pula kau menangis lah apa kan. Bapak aku berangin lah. Lepas tu dah tak payah tengok dia, tengok sini je ni. So benda tu macam agaknya lah kan, benda tu macam mau manggil-manggil dia secara halus kan. Mungkin dia dengar ke apa kan. Tu agak kacau dia kan. Last orang pakar tu pun sampai dah sampai dekat rumah dia keluar rumah datang semua. Dan dia berubat lah. Okey, cerita dengan pakar ni pula, dia tak tanya dia tak tanya apa-apa. Bapak aku, mak aku dengan adik aku ni tak bercerita langsung pasal adik aku yang kenapa. Yang pakar tu pula cerita A sampai Z weh, dekat Batu Pahat. Tapi aku dengar bapak aku dah lost contact dah dengan dia. Dia cerita daripada A sampai Z apa yang berlaku. Dia cakap rumah sebelah, rumah kakak awak tu dah lama owner benda ni dah meninggal. So benda tu tertinggal kat situ. Aku tak tahu lah, rumah tu memang dah lama, mungkin dah lama kot, dah tak berpenghuni kan. So benda tu ngikut lah dengan tengah period. Dan dia ikut lah, budak pula, tak ada isi, kosong, tak tahu apa baca semua. Dia cerita lah, lepas tu ada tak masa on the way balik Muar tu, ada benda terbumbung. Dia lah tu, dia cakap, wish, cakap mana dia tahu kan. Ini mak aku cerita balik lah kat aku, mana tahu kan. Aku pun tak ada cerita pun pasal, tak silap aku tak ada cerita langsung kat bapak aku ke mak aku ke pasal yang bunyi kat bumbung tu semua. Dia cerita A sampai Z weh, memang orang kata expert lah. So dia berubat lah, berubat dan adik aku okey, alhamdulillah kan, dah baik semua, dah tak demam kan. Tapi tu lah, benda tu memang tengah cari orang untuk dia macam dia bertuan lah macam tu lah. Nenek pakai baju kebaya,
muka dia macam sama-sama macam tu, adik aku cakap. Itulah 3 cerita yang aku dapat share dengan korang. Aku, ada orang kata kan, aku ni nak buat konten cerita seram ke apa kan, tak ada. Aku apa yang ada aku jalan je kan. Kalau aku ada cerita pasal kereta, dan kereta lah. Kalau cerita pasal yang seram-seram ni aku tak tahu nak buat apa, dan aku rakam, aku buat video lah, macam tu je lah kan. Tak adalah macam aku nak jadi macam kebanyakan YouTubers ataupun apa, Bigo live semua kan, cari hantu seru-seru keluar. Aku tak lah kot. Banyak lagi kerja lain aku nak buat. So sampai situ je dulu. InsyaAllah coming soon, kalau ada member aku nak share ke kan pasal apa-apa, benda seram ke apa, benda yang menarik, then aku akan buat video lagi lah. Alright, thank you, bye bye.